Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita jumpa kembali. Okey, kita sambung bab 9 iaitu ekosistem. Apakah yang kita nak belajar dalam bab ekosistem ni? Okey, kita tengok muka surat seterusnya. Okey, kita tengok 9.1 komuniti dan ekosistem. Okey, kita baca. Organisma bukan saja saling berinteraksi antara satu sama lain, malah turut berinteraksi dengan benda hidup dan berinteraksi dengan benda bukan hidup untuk membentuk satu sistem yang seimbang yang dikenali dengan nama ekosistem. Okey, di sini diterangkan maksud ekosistem. Lagi sekali, apa dia ekosistem? Ekosistem adalah saling interaksi antara satu sama lain, organisma yang saling berinteraksi antara satu sama lain dan juga berinteraksi dengan benda hidup supaya dia membentuk satu sistem yang seimbang. Itu maksud dia kita panggil ekosistem. So, apa yang kita nak faham dengan ekosistem ni? Contohnya adalah kita tengok ekosistem di Tasik Chini. Okey. Tasik Chini yang berada di Pahang merupakan suatu khazanah alam negara yang wajar dihargai. Tasik Chini telah dianugerahkan status Rizab Biosfera oleh UNESCO pada tahun 2009. Apa yang ada di Tasik Chini? Tasik Chini mengandungi 138 spesies flora. Flora tu maksudnya tumbuh-tumbuhan. 300 spesies hidupan bukan akuatik, tumbuhan darat, 144 spesies ikan air tawar dan 304 spesies fauna. Fauna tu maksudnya adalah haiwan. Okey. Okey, nampak di sini. Tasik Chini telah dijadikan destinasi ekopelancongan utama di Malaysia. Okey. Selain itu, status dapat meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap usaha pemeliharaan dan pemuliharaan di Tasik Chini. Okey, di sini ada saya nak tunjukkan gambar Tasik Chini. Tasik Chini suatu masa dahulu. Okey, adalah salah satu ekosistem lah Tasik Chini ni. Okey, penuh dengan spesies flora, fauna, tumbuh-tumbuhan, haiwan. Okey, tapi apa yang berlakunya sekarang, saya akan tunjuk gambar ni. Apa yang berlaku sekarang adalah pemusnahan ekosistem di Tasik Chini, di mana aktiviti perlombongan dan pembalakan dilakukan dengan pesatnya sehingga memusnahkan ekosistem di Tasik Chini. Okey, kalau kita boleh tengok di sini, kebanyakannya tanah-tanah dah digondolkan untuk aktiviti pembalakan dan juga perlombongan. Dan sebahagian alamnya telah pun tercemar. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, kembali kepada tajuk kita. Okey, dalam bab 9.1 komuniti dan ekosistem, kita akan memahami beberapa istilah penting yang terlibat dalam bab ini. Beberapa istilah penting. Okey, antaranya adalah yang dinyatakan dalam Rajah 9.1. Okey, jadi saya nak awak buat nota. Untuk dalam bab ni banyaknya kita tulis nota. Okey, seperti biasa, tulislah tarikh, berapa hari bulan, hari apa dan juga tajuk. Tajuk kita 9.1. 9.1 tadi apa dia? Komuniti dan ekosistem. Okey, tulis tajuk. Kemudian saya nak awak buat macam ni. Okey. Yang pertama, awak tulis sini ekosistem. Okey. Beri maksud ekosistem. Ini maksud. Ekosistem adalah interaksi antara organisma, interaksi. Okey, silap sikit. Saya padam ni. Padam ini ya. Ni. Padam antara. Okey, kita mula sekali.
Ekosistem adalah interaksi untuk membentuk satu sistem seimbang. Interaksi organisma dengan organisma dan juga interaksi antara organisma dan benda bukan hidup. Okey. Ekosistem adalah satu interaksi antara organisma dengan organisma. Yang kedua, organisma dengan benda bukan hidup. Okey, untuk membentuk satu sistem yang seimbang. Interaksi untuk bentuk satu sistem seimbang antara organisma dengan organisma dan organisma dengan benda bukan hidup. Itu maksud ekosistem. Beberapa istilah penting yang kita nak belajar dalam tajuk ekosistem ni. Yang pertama tu habitat. Apakah habitat? Tengok sini ya. Apa dia habitat? Okey, di sini ada dinyatakan. Habitat ialah persekitaran ataupun tempat tinggal organisma, tempat tinggal semula jadi dia. Contoh habitat burung di dalam hutan dan habitat katak di dalam kolam. Jadi saya nak awak tulis macam ni. Contoh habitat burung di dalam hutan, habitat katak di dalam kolam. Di sini saya tak tulis, tapi saya nak awak tulis. Okey. Yang kedua, spesies. Apa dia spesies? Okey, salinnya ni. Spesies ialah sekumpulan organisma yang serupa, organisma yang sama, serupa, sama, boleh saling membiak dan menghasilkan anak. Itu maksud spesies. Okey, awak tuliskan dekat sini. Spesies tu apa dia? Okey, tuliskan. Spesies, okey, apa-apa. Seterusnya, populasi. Populasi ialah sekumpulan organisma yang sama spesies. Satu kumpulan organisma yang sama spesies dan hidup di habitat yang sama. Yang spesies ni adalah sekumpulan organisma yang serupa, boleh membiak dan menghasilkan anak. Populasi, sekumpulan organisma yang sama. Sama spesies, hidup di habitat yang sama. Itu populasi. So, saya nak awak salin. Community pula ialah semua populasi organisma daripada spesies yang berlainan. Semua populasi organisma daripada spesies yang berlainan yang hidup dalam satu habitat dan saling berinteraksi antara satu sama lain. Okey? Itu maksud dia community. Maksudnya ada populasi A, ada populasi B, ada populasi C. Lepas tu mereka ni hidup dalam satu habitat yang sama. Okey, dan saling berinteraksi antara sama lain. Ekosistem, gabungan beberapa komuniti pula. Beberapa komuniti tinggal bersama dalam satu habitat, saling berinteraksi antara satu sama lain. Bukan saja saling berinteraksi antara mereka, malah mereka juga saling berinteraksi dengan komponen bukan hidup di sekeliling mereka. Seperti air, udara dan tanah. Okey. Contohnya ekosistem laut. Ekosistem marin ni ekosistem laut. Dan benda ni saya nak awak salin kat sini. Populasi apa dia? Community, ekosistem, NIC. NIC, okey. Maksudnya macam ni ya. Saya nak awak tuliskan kat sini. Populasi tu apa dia? Huraian dia. Ni community ni apa dia? Ekosistem ni apa dia? So kena ada huraian. Bukan jadual kosong macam ni. Kena ada penerangan dekat sebelah spesies tu apa dia, populasi apa dia, komuniti apa dia, ekosistem apa dia. Okay, NIC. Apa dia NIC? Sini kan NIC kan. Okay. NIC ialah peranan sesuatu organisma dalam ekosistem. Dia punya fungsi dia.
yang merangkumi tingkah laku serta interaksinya dengan komponen biosis. Komponen biosis tu komponen hidup dan komponen abiosis komponen bukan hidup. Nick ada dua, nick ekologi, peranan suatu spesies dalam habitatnya, dan nick spesies, cara sesuatu spesies berinteraksi dengan komponen biosis dan abiosis di sekitarannya. So, saya nak awak salin buat nota macam ni. Tulis, nick ada dua, ekosistem dengan spesies. Ekosistem ni apa? Salin. Spesies ni apa pun salin. Okey, habis yang ni. Selesai nota yang ni. Okey, ni yang pertama. Okay, yang kedua. Kita tengok pula tajuknya adalah komponen biosis dan komponen abiosis dalam suatu ekosistem. Komponen biosis dan komponen abiosis dalam satu ekosistem. Saya nak, cikgu nak awak salin tajuk ni. Salin tajuk ni. Okey. Ingat komponen biosis adalah komponen hidup, komponen abiosis adalah komponen bukan hidup. Jadi, lepas awak dah salin tajuk ni, salin tajuk, saya nak awak salin gambar rajah 9.3. Salin gambar rajah ni. Ni salin. Yang ni pun salin. Nota. Okey? Lepas dah siap, kita akan tengok satu persatu. Apa dia pengeluar, apa dia pengurai, apa dia pengguna. Okey? Okey, dalam buku ni kita mulakan dengan komponen abiosis dulu, iaitu nilai pH. Okey? Jelas apa yang nak kena buat nanti dalam nota? Okey. Lepas tu awak tulis komponen abiosis. Tulis tajuk dia, kita nak start dengan komponen abiosis dulu ya. Okey. Yang pertama nilai pH. Okey, contohnya saya nak awak tulis macam ni. Nilai pH tajuk dia. Okey. Kita ambil yang mudah. Macam mana nilai pH mempengaruhi organisma? Okey, tengok sini ya. Tulis yang ni. Yang perkataan saya highlight ni saya nak awak tulis. Okey? Kebanyakan, bukan semua, kebanyakan organisma sesuai hidup dalam pH neutral ataupun hampir neutral. Ambil ayat ni, salin kat sini. Hidup dalam pH neutral dan hampir neutral. Sambung ayat saya. Saya tak tulis habis. Saya nak awak habiskan. Okey? Okey, habis yang tu. Nilai pH habis. Kita tengok suhu pula. Suhu. Suhu. Banyak ni kan nak kena tulis ada poin 1, 2, 3, 4 kan kita nak ringkaskan. So, saya nak awak tulis yang ni. Untuk suhu, awak hanya ambil poin ini. Kebanyakan organisma dapat hidup dalam julat suhu 20 darjah Celsius sampai 40 darjah Celsius. Ini untuk kebanyakan. So, tulis kat sinilah. Julat normal suhu antara berapa sampai berapa. Refer buku teks. Okey? Okey. Yang ni tak perlu. Ni contoh lah. Contoh. Ini yang lain daripada yang lain lah. Yang tak payah salin. Beruang kutub dapat hidup di habitat sehingga suhu negatif 14 darjah Celsius. Ini yang apa ni luar biasa lah. Yang luar biasa. Dan manakala rubah pula. Kalau nak tengok bentuk rubah ni macam mana haiwannya. Rubah pula boleh hidup di kawasan gurun. Suhu yang mencecah 45 darjah Celsius. Biasanya kalau haiwan lain boleh mati kan. Tapi dia ada keistimewaan. Okay. So tak payah salin yang tu.
Okey, cahaya. Untuk cahaya, saya dah ringkaskan macam ni. Untuk cahaya, buat macam ni. Okey, kita tengok apa benda ni. Faham tak? Okey, cahaya. Keamatan cahaya dan tempoh masa cahaya matahari memancar mempengaruhi taburan organisma. Okey. Kita tengok pokok tinggi yang terdedah kepada keamatan cahaya yang tinggi di kawasan hutan hujan tropika membentuk kanopi yang rendah keamatan cahaya di bawahnya. Gambar macam ni. Okey, ni maksud dia. Ini adalah hutan hujan tropika. Pokoknya tinggi-tinggi. Dia akan membentuk kanopi. Kanopi tu maksudnya kawasan teduh di bawah dia. Dan kawasan yang teduh di bawah dia pula sesuai untuk tumbuhan-tumbuhan yang tak memerlukan cahaya yang begitu terang. Cahaya yang begitu panas. Nampak tak? Okey. Macam tumbuhan tinggi ni, dia memerlukan cahaya yang begitu banyak untuk dia tumbuh. Tapi bila dia dah tinggi, dia akan membentuk teduhan di bawah dia. Dan teduhan di bawah tu sesuai untuk pokok lain pula. Ini maksudnya kanopi tu, teduhan. Okey. Pokok tinggi yang terdedah kepada keamatan cahaya yang tinggi di kawasan hujan tropika membentuk kanopi yang rendah keamatan cahaya di bawahnya. Jadi siapa yang sesuai tumbuh di kawasan kanopi yang bawah tu? Contohnya seperti pokok paku pakis, boleh hidup di bawah kanopi tersebut. Itu untuk hujan, untuk di iklim tropika. Jadi awak tulis macam ni lah. Mana tadi nota? Okay, macam ni. Contohnya hutan hujan tropika di mana keamatan cahaya yang tinggi sesuai untuk pokok-pokok tinggi. Di situ sesuai untuk pokok-pokok tinggi ya. Ni. Hutan hujan tropika di mana keamatan cahaya yang tinggi terdapat banyak pokok-pokok tinggi. Pokok-pokok tinggi ni dia boleh buat fotosintesis. Sebab apa? Sebab apa dia boleh buat fotosintesis? Sebab mendapat keamatan cahaya yang tinggi. Jawapan dia tu. Jadi dia boleh buat fotosintesis sebab mendapat keamatan cahaya yang tinggi. Tulis kat situ. Seterusnya pokok tinggi akan membentuk kanopi di mana keamatan cahaya rendah akan bentuk kanopi dalam kurungan keamatan cahaya rendah. Kanopi tu maksudnya teduhan. Sesuai untuk pokok kecil. Contoh, pokok apa tadi dalam nota? Paku pakis. Okay, sesuai untuk paku pakis. Habis yang tu. Hutan konifer pula. Hutan konifer ni biasanya hidup di kawasan yang beriklim sederhana dengan keamatan cahaya yang rendah. Okay, disebabkan dia menerima keamatan cahaya yang rendah, dia mempunyai kepadatan tumbuhan yang sangat kurang. Tak padat macam hutan hujan tropika. Pokok-pokok di hutan konifer biasanya bersaiz kecil dan rendah. Ni saya dah saya tunjukkan gambar hutan konifer. Tak padat macam hutan hujan tropika yang berada di kawasan macam kawasan yang beriklim khatulistiwa kan. Yang ni hutan konifer. So awak tulis macam ni. Seterusnya hutan konifer, keamatan cahaya rendah. Tumbuhan kurang padat. Di hutan konifer ni tumbuhan kurang padat sesuai untuk pokok kecil dan rendah. Ni cahaya. Cahaya ni dia mempengaruhi. Senang kata kesimpulannya cahaya ni mempengaruhi taburan organisma. Ada setengah kawasan dia perlukan banyak cahaya. Contohnya hutan hujan tropika.
Hutan hujan tropika ni pula sebabkan dia ni menerima kecermatan cahaya yang tinggi, pokok-pokoknya padat dan besar-besar. Okey. Selain daripada pokok yang besar-besar, ada juga pokok yang kecil-kecil. Pokok yang kecil-kecil ni biasanya duduk di bawah kanopi. Contoh pokok kecil tu pokok paku pakis. Mereka ni sesuai untuk mendapatkan matan cahaya yang rendah. Tapi kalau hutan konifer ni keseluruhannya menerima kecermatan cahaya yang rendah. Jadi tumbuhan mereka kurang padat dan kebanyakan pokok yang tumbuh pun kecil-kecil saja. Ini maksud dia cahaya ni. So saya nak awak ringkaskan macam ni. Okey, jelas ah? Yang ni nota kita yang kedua. Yang kedua apa? Ni yang kedua. Sekejap. Ni yang ketiga. Kan? Okey. Seterusnya. Topografi. Apa dia pula topografi? Topografi tu mewakili altitude, kecerunan dan aspek. Altitude tu ketinggian lah. Okay, kita tengok sini. Saya pun dah ringkaskan nota untuk awak. Okay, untuk topografi, kita buat table. Lagi senang. Okay. Untuk topografi. Kita tengok topografi. Ialah ciri fizikal muka bumi yang merangkumi altitude, ketinggian, kecerunan dan aspek. So, altitude, kita tengok daripada segi altitude, ketinggian, saya nak highlight, ketinggian, kecerunan, aspek. So, kita bahagikan dia kepada situasi, keadaan ataupun taburan tumbuhan dan keadaan tanah. Okey, kita tengok yang pertama lah. Kita tengok point yang pertama, altitude. Kat sini saya dekat bahagian kotak situasi saya tulis point 1. Saya tulis point 1, saya nak awak salin point 1 ni masuk dalam kotak ni. Ni point 1 ni. Yang ni. Semakin tinggi altitude, semakin rendah kelembapan relatif, semakin rendah tekanan atmosfera dan semakin kurang kandungan oksigen. Benda ni saya nak awak salinkan dalam ni. Okey. Itu yang pertama. Kita tengok keadaan tumbuhan. Okey. Tumbuhan yang hidup pada altitude yang berbeza mempunyai jenis, saiz dan kepadatan yang berbeza. Okey. Jadi untuk jenis tumbuhan, untuk keadaan ataupun taburan tumbuhan, awak salin yang ni. Ambil yang ni. Kebanyakan tumbuhannya adalah bersaiz. Sebagai contohnya, pokok pine yang hidup di altitude yang lebih tinggi bersaiz lebih kecil daripada pokok meranti yang hidup di hutan hujan tropika. So, awak ambil yang ni. Awak salin yang ni lah. Awak salin yang ini. Contohnya, pokok pine yang hidup di altitude yang lebih tinggi bersaiz lebih kecil berbanding pokok meranti yang hidup di hutan hujan tropika. So, benda ni awak salin kat sini. Jelas? Untuk keadaan tanah, tak perlu buat apa-apa. Okay. Kat sini dia nak bagi tahu macam ni lah. Semakin tinggi altitude, tumbuhan yang tumbuh tu adalah bersaiz lebih tinggi. Semakin tinggi altitude, saiz tumbuhan adalah semakin kecil. Semakin tinggi altitude, saiz tumbuhan adalah semakin kecil. Okey, awak tulis macam ni. Kat sini senang. Kita buat macam ni lah. Ambil yang ni, tulis yang ni. Saiz tumbuhan
Saiz tumbuhan adalah lebih kecil daripada yang hidup di hutan hujan tropika. Macam tu. Ambil yang tu je. Salin yang macam ni saja. Saiz tumbuhan adalah lebih kecil daripada yang hidup di hutan hujan tropika. Okey, ambil salin yang macam tu je. Tak payah ikut yang tadi. Okey. Untuk kecurunan pula, untuk kecurunan salin poin 1 ni. Salin yang ni. Okey. Situasi dia, lereng bukit yang curam lebih mudah terhakis akibat pergerakan air deras. Okey. Ambil poin 1, salin poin 1. Keadaan ataupun taburan tumbuhan, awak tulis sini. Kurang tumbuhan. Okey. Keadaan tanah, nipis dan kering. Saya dalam nota saya ni, saya buat simbol macam ni kan. Kalau lebih saya buat macam ni. Sorry. Kalau lebih saya buat macam ni. Kalau kurang saya buat macam ni. Kalau dan saya buat macam ni. Untuk nota, saya tak nak awak buat macam saya. Saya nak awak tulis perkataan penuh. Ya? Faham ya? Jangan gunakan simbol macam saya buat ni. Bila sampai untuk nota, awak tulislah dalam tulisan yang penuh. Perkataan yang penuh. Siapa yang tengok saya punya link ni, dia akan ikut apa yang cikgu cakap. Siapa yang tak tengok, dia bantai je tulis. Okey? Saya dah bagi arahan dalam ni. Okey. Itu kecurunan. Okay. Semakin curam kawasan, lapisan tanah menjadi semakin nipis dan kering. Saya dah ringkaskan tadi ni. Kawasan ni kurang ditumbuhi pokok. Kurang pokok kecuali pokok-pokok yang renek, berduri serta berdaun kecil dan runcing. Tak payah. Untuk aspek pula, awak salin poin 1. Salin yang ni. Aspek merujuk kepada arah tiupan angin dan sinaran cahaya matahari. Yang tu aspek. Okey. Merujuk pada arah tiupan angin dan sinaran cahaya matahari. Salin yang tu. Keadaan ataupun taburan tumbuhan. Macam ni contohnya. Buat macam ni. Awak salin macam ni. Lereng bukit yang menghadap laut. Lebih padat tumbuhan berbanding dengan lereng bukit yang menghadap daratan. Sebab hujan tinggi, sebab hujan dapat dengan lebih banyak dan cahaya matahari juga dapat dengan lebih banyak. Sebab lereng menerima lebih cahaya matahari dan taburan hujan yang lebih. Ambil kat situ poin tu. Ya. Kita buat ringkas saja ayat dia. Lereng bukit yang menghadap laut. Kalau kawasan lereng bukit yang menghadap laut, tumbuhannya lebih padat berbanding dengan yang menghadap daratan. Sebab taburan hujan lebih banyak dan cahaya matahari lebih tinggi. Okey. Yang ni kosongkan. Saya harap jelas apa yang saya nak awak buat. Okey. Seterusnya kita tengok iklim mikro. Iklim mikro, apa maksud iklim mikro? Ada dekat dalam buku teks. Iklim mikro merujuk pada keadaan iklim bagi satu kawasan kecil. So, tulis kat sini. Tulis maksud iklim mikro.
contoh iklim mikro ada di poin nombor 3. Bukan. Contoh. Tengok sini lah. Okey, contoh iklim mikro adalah ni contoh dia. Contoh iklim mikro di bawah batu atau di bawah rimbunan pokok besar dalam kanopi hutan. Ada 2 contoh. 1, 2. Tulis itu contoh. Bergantung kepada suhu, kelembapan, keamatan cahaya, keseimbangan haba, tekanan atmosfera, sejatan air dan keupayaan tanah. So, salin kat sini. Bergantung pada ini untuk iklim mikro. Iklim di satu habitat yang kecil lah, iklim mikro tu. Okey. Untuk kelembapan udara, saya rasa tak ada apa-apa. Gitu tak payah. Kelembapan udara ni tak payah buat apa-apa nota. Kelembapan udara, cuma nak tahu sikit apa maksud kelembapan udara. Kelembapan udara ialah kuantiti wap air di dalam udara. Kelembapan udara ialah kuantiti wap air yang ada di dalam udara. Maksudnya kalau kawasan di situ lebih banyak kelembapan, lebih banyak organisma akan hidup di situ. Sebab tak banyak organisma yang boleh hidup di kawasan yang kering kontang. Okey, lebih banyak organisma mendiami kawasan yang berkelembapan tinggi. So, untuk kelembapan udara simple saja, tak payah tulis apa-apa. Okey?